Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk hari ini kita akan menggunakan perisian secara online untuk membuat simulation. Sila gunakan link seperti yang tertera. Okey, berikut adalah paparan permulaan jika kita membuka filestart.com. Okay, ini adalah daftar default dalam keadaan running. Okay, kita boleh besar, kita boleh zoom in dan zoom out dengan scroll mouse, dan kita boleh tukarkan screen ni kepada full version screen. Right. Okay, kita boleh stop dan juga run litar ni. Okay. So kalau kita nak ubah apa-apa dalam litar, kita perlu hentikan dulu. Right. So sebelum kita memulakan satu litar yang baru, kita boleh delete dulu litar yang sedia ada dengan memilih semua litar. Kemudian kita just tekan delete saja. Right. Dan kita boleh mulakanlah untuk melukis di skrin ni. Right. Untuk kali ini saya akan tunjukkan asas saja bagaimana untuk menggunakan filestart.com ni. Ini adalah satu-satunya simulation secara online yang kita boleh gunakan tanpa perlu download. Right. Dia cuma memerlukan sedikit memori dan juga grafik yang biasa saja. Okey. So kalau kita nak gunakan yang lebih tinggi ataupun litar yang lebih complicated, maka grafik dan memori yang tinggi diperlukan. Right. So kita mulakan untuk asas membuat litar menggunakan filestart ini. Okey, yang pertama perlu kita tahu, kalau kita pergi ke atas ni, kita akan nampak beberapa menu. Alright, file ni tak ada masalah. Okey, semua orang tahu, kita boleh cuba export sendiri, edit. Okey, yang penting adalah di sini draw. Okey, jika kita pergi ke menu draw, kita akan dapat lihat beberapa menu lain di bawah ni. Okey, kita ada add wire, add resistor, passive component. Okey, boleh lihat beberapa banyak komponen, input source, output label, active component, adding building block dan sebagainya. Okey, kemudian kita boleh gunakan scope, nanti kita akan tengok, dan beberapa option yang ada di sini. Ini adalah circuit-circuit yang tersedia, circuit-circuit yang tersedia ataupun contoh-contoh circuit yang ada di dalam filestart yang boleh kita gunakan. Sebagai contoh, jika kita nak menggunakan Ohm's law, so dia dah ada kat sini. Alright. Okey, so kita mulakan. Kita mulakan dengan melukis, dengan meletakkan perintang dahulu, add resistor. Okey, bagaimana untuk tambahkan resistor? Kita just pergi pada draw, kita add resistor, kemudian kita just letak saja resistor di sini. Okey, tak kira sama ada melintang, menegak ataupun sudut apa sekalipun. Okey, tak ada masalah, kita boleh letak dan tidak ada limit untuk panjang dia. Okey, boleh letak pendek, boleh letak panjang dan sebagainya. Okey, tak ada isu. Jika kita nak keluar daripada mode ni, kita just escape saja. Okey, kita boleh pilih dan kita boleh delete. Okey, sebagai contoh, jika kita ambil perintang, kita letakkan perintang tu di sini dan kita tersilap panjang dia, kita boleh pendekkan dia dan kita boleh ubah kedudukan dia. Okey, tak ada isu. Di mana ambil mana-mana pun tak ada masalah. Right? Dan default nilai ataupun value yang dia beri, yang default value adalah 1K. Jadi kita boleh ubah kemudian. Kita boleh ubah dia punya nilai dia. Right. So katakanlah kita letak satu perintang di sini. Kemudian kita letakkan input source, kita letakkan voltage source 2 terminal. Okey, right. So tak ada, kita letakkan lambang bateri di situ. Dan kita letakkan juga, katalah kita letakkan output dia LED. Okey, so kita nak tengok adakah LED ni boleh menyala.
Alright, so kita escape untuk keluar daripada mode pilihan. Okey, kita letak ni dan kita tambahkan wire. Okey, pastikan wire tu disambung pada point terakhir setiap komponen. Okey, kalau tak nanti dia tak berfungsi. Sebagai contoh, katalah saya letakkan melebihi. Okey, sudah akan keluar error di sini. Tak boleh. Pastikan dia mesti berada pada titik yang betul. Okey, sambungan yang betul. Right. So berapakah nilai-nilai komponen yang ada di sini? Okey, kalau di sini 1K ni okey. Di sini macam mana kita nak tahu? Kita just klik kanan ataupun kita double klik. Kita akan nampak kat situ. Okey, voltage yang diberikan adalah 5 volt. Okey, tak apa, kita pakai electric board. Okey, waveform dia adalah DC dan offset dia ataupun permulaan dia daripada 0. Okey, right, kita okeykan. Kita juga boleh klik kanan untuk display view in scope. Kita akan nampak voltage dekat sini. Kalau kita run, kita akan nampak. Kemudian ni adalah kita punya LED. Sepatutnya dia akan menyala. Kita try run. Okay. Kita akan dapat lihat ini yang bergerak ini adalah aliran arus. Okay. Di mana voltan akan melalui perintang dan akan pergi kepada LED, menyalakan LED dan kembali balik pada sumber voltan. Okay. Ini adalah oscilloscope, paparan oscilloscope untuk memaparkan berapakah nilai untuk voltan bekalan. Kalau kita klik di LED, klik kanan di LED, kita view scope, kita akan nampak berapakah nilai yang ada pada LED. So 5 volt ini adalah nilai yang ada pada voltan bekalan, manakala 1.678 adalah nilai susut pada LED. Selain daripada itu, kita boleh gunakan output label. Okey, kita boleh gunakan add analog output label. Okay, kita boleh letakkan output label ni di setiap point. Okey, sebagai contoh, kita nak letakkan di 3 point di sini. Okay, kita letakkan dekat point yang ni penghujung dia, tak boleh letak kat sebarang-sebarang. Okey, kita kena pasti kalau kita letak kat sebarang dia keluar merah. Okey, kita nampak kan ada hitam ni. Okey, kalau kita bawa ni, nampak dia dah tunjukkan kat mana kita sepatutnya letakkan point tersebut. Okey, so katalah kita letak di sini. Klik kanan di sini, kita edit, show voltage, apply. So kita nampak di sini adalah 5 volt. Sama juga di sini, klik kanan, edit, kita show voltage, kemudian kita apply. Itu juga di sini, edit, show voltage, apply dan OK. So kita nampak di sini bahawa voltan yang ada daripada bekalan adalah sebanyak 5 volt. Dan kemudian voltan itu susut di perintang dan meninggalkan baki voltan sebanyak 1.678 dan diberikan kepada LED untuk menyala. Kalau sekiranya kita tukar nilai rintangan, macam mana nak tukar nilai rintangan ni? Just double click je dan kita tukarkan. Katakanlah kita tukar kepada 500 ohm. Okey, so nilai voltan ni akan berubah. Okey, kita tukar pada nilai yang lebih kecil ataupun lebih kecil lagi, 100 ohm contohnya. Lihat, nilai voltan yang berubah dan arus menjadi semakin laju. Okay, kita boleh ubah kat sini simulation speed dia, sama ada kita nak perlahan, okey, ataupun kita nak simulation ni laju. Nampak? Okey, ada perlahan. Biasanya kita letakkan dia sebagai default lah. Okey, ini juga bergantung kepada keupayaan komputer masing-masing. Okey, current speed pun kita boleh adjust, kita nak perlahan sangat ataupun kita nak laju. Okey, dia juga bergantung kepada grafik dan kegunaan tertentu. Okey, biasanya kita akan gunakan default saja. Alright. Ini adalah litar asas yang boleh kita buat secara online, simulation secara online menggunakan faststart.com.